As-sabi'atu an takuna nasibatan. A'ni an takuna min ahli baitid din was salah. Kau yang tujuh yang kita kena perhati juga untuk cari orang puan buat isteri, an takuna nasibatan. Bahawa perempuan kita ni orang panggil nasibah. Nasibah ni maknanya, cuba dia tulis tu, an takuna min ahli baitid din was salah. Keturunan dia ni keturunan orang baik-baik. Bukan keturunan orang baik, dia keturunan orang berjuru. Keturunan orang baik ni kadang-kadang dia, kalau Kelantan ni kan sebelum kata keturunan orang baik-baik mana ni, jaja atau tidak orang baik dari segi agama, tu baik kira orang Melayu. Dari segi agamanya maksud orang baik-baik ni ahli baitiddin, orang yang keluarga bahasa beragama. Mana kita panggil kalau kapung gak anak tu lebar, tu guru Quran, apa semua sekali tu Quran, tu guru Quran hak bukan bahasa makan gaji dan tidak, tu guru Quran hak asli lillahi taala semati tu. Jangan hari tu kalau sebut kata guru Quran agak alhamdulillah laku hatilah maknanya untuk lebar semati lah maknanya. Walaupun dia tu mengajar Quran tak tahu gapo sekarang makna, tapi berkat Quran yang dia ajar dengan ikhlas lillahi taala tu menyebabkan orang seperti kampung hormat pada dia, dan dia pun duk jaga sangat, duk jaga maruah, duk jaga air muka, duk jaga gapo supaya orang panggil duduk keadaan beradab sokmo dengan Tuhan, cermat sokmo dengan agama. Tu dia duduk. Jadi kalau boleh cari anak-anak cucu orang ni. Anak cucu apa dia? Anak cucu tu ayah tu lah tu guru Quran kita kampung. Gitu duduknya. Wassalah, dan orang yang soleh, anak buah orang yang soleh, anak buah orang baik. Kita kata anak buah tu lebar, anak buah tu guru. Carilah orang ni untuk dijadikan kawinnya kita anak dia tu. Kenapa kata dia? Fa innaha saturabbi banatiha wa baniha. Kerana perempuan yang menjadi anak bagi tu ayah, tu lebar, tu guru kapur ni, dialah akan mentarbiah anak-anak dia esok, baik anak lelaki, baik pun anak puan. Kalau kita berkahwin dengan kedai Tuhan boleh rezeki anak lelaki ke anak puan, maka dia sendiri dah jadi tuk guru dalam rumah. Tak payah besar budak ni pergi atas tuk guru, tu pergi atas tuk guru, tak payah dah. Bini kita sendiri, perempuan kita sendiri, itulah menjadi ustaz dia, menjadi ustazah dia, menjadi muallimah dia, menjadi cikgu dia. Sejak kecil lagi, artinya rumah kita ni ada tuk guru dah. Tak payah hantar tadika, tak payah hantar ke sekolah mana dah, kerana isteri kita dah jadi ustazah, isteri kita dah jadi cikgu, isteri kita dah jadi pembantu rumah apa semua sekali untuk mendidik anak kita hak kosinya dia ni, supaya dia pula anak dia pula menurung mak dia, menurung ayah dia pula. Rancangan agama tu begitu sekali, lama dah dipikir. Bani Islam mari-mari ni dia buat rancangan dah ketah kerja lah panggil ni ketah kerja Islam kemuka pada dunia, bagaimana caranya supaya manusia di dunia ni jadi hamba soleh laku. Manusia yang soleh belah mana cara? Ialah bila kahwin, hari tu lagi mula letak kerja tu bila kahwin cari orang beragama selalu dah. Kerana bila boleh anak ni akan dididik oleh perempuan yang bakal dia bakal beragama, maka perangai beragama tu akan menurun pada anak ni pula, baik anak lelaki baik anak perempuan. Fa idza lam takun mu'addabatan lam tuhsini at-ta'diba wa at-tarbiyata. Kerana kata dia sekiranya perempuan hak jadi isteri kita ni tidak bahasa mu'addab, tidak bahasa perempuan yang ada pelajaran. Kalau perempuan kita ni bahasa jenis tak ada adab, bahasa jenis tak ada akhlak, bahasa jenis tak erti berapa sekarang apa ni, maka dengan isteri kalau dia boleh anak, dia tak pandai mengajar adab, dia tak pandai tarbiyah. Masalah mengajar 2 kali 2 4. Orang Cina pun tahu, orang Melayu pun tahu, orang Arab pun tahu, orang komunis pun tahu. 2 kali 2 4, 2 campur 2 4, 2 tolak 2 habis ni tidak mesti orang Islam. Yang jadi beza di antara Islam dengan tidak Islam ialah masalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak, siapa kau perikat budak ni jadi hamba Allah yang soleh, tak ada siapa dia tahu lain pada kita orang Islam. Oleh yang demikian, bila kita sebagai orang Islam nak berkahwin, kena cari perempuan yang kalau kita boleh anak, maka anak kita ni tidak orang Melayu jadi, bukan jadi orang Islam. Itu duduk. Wa fil khabar takhayyaru linutafikum fa innal irqa nazzat. Wa fil khabar, sebut dalam hadis Nabi kata takhayyaru linutafikum. Nabi kata mu pandai-pandai sikit pilih untuk benih kamu. Nutfah mana air mani, benih, orang Melayu panggil benih. Benih hak ya Tuhan letak dalam kita orang lelaki ni, tentulah kita nak tabur. Sebagaimana benih padi,
Bila kita buat padi, kita buat benih, kita nak tabur. Tak gitu kan? Sebagaimana belum daripada kita nak nabur benih padi ke benih berapa tu, kita cari tanah molek, yang licin, bergalak, cukup dengan badan dengan berapa. Begitu jugalah benih orang. Benih hok nak jadi orang, hok kita panggil air mani, dia Tuhan bubuh dalam kita ni. Bila kita bersapanya, itulah kita nak tabur benih kita. Nabi kata, mungkin kena pilih molek sikit, tanah hok tepat mu nak tabur benih tu. Tanah tu ibarat perempuan lah. Perempuan tu ibarat ladang. Ia tempat orang lelaki tabur benih dia. Sebelum daripada mu tabur benih mu, belum daripada kamu melakukan persetubuhan lelaki isteri, mu cari dulu perempuan yang baik untuk mu tabur benih. Kenapa? Fa innal irqa nazza'un. Kerana orang sarak ni, nazza'un ni bahasa jenis buayak kat orang. Nazza' ni bahasa jenis seduk perangai muka bubuh dalam anak, anak ni contoh. Nabi kata dan kalau dari segi kajian sains lah ni memang begitu sungguh. Sains lah ni dia kata manusia ni menurun. Naza'un ni bahasa menurun apa ni? Orang sarak ni bahasa jenis menurun. Maknanya orang dan sarak yang ada dalam tubuh badan kita ni boleh bawa perangai kita, dia perangai orang tino kita, perangai cik kita, perangai mok kita, perangai tok jatah kita, perangai tok tino kita, dia boleh bawa habis segala perangai mok pok saklami, perangai tok nenek saklami, perangai moyang saklami, dia boleh bawa bubuh dalam cucu dia sekali. Mana tidaklah bila kita beranak kat maka anak kita tu menurun kita je. Tak menurun dah sifat mula mak kita, mula cik kita, mula tok nyek kita dah. Dia kutip bawa habis kalau perangai tok nyek kita ni. Dengan molek rupa, dengan wuduh rupa, dengan perangai wuduh, dengan PA wuduh, dengan perangai molek, dengan PA molek, cukup habis. Dia boleh bawa habis pakai anak cucu. Oleh yang demikian, kalau mu tak malu, Nabi kata, mu cari molek hak retina tepat mu nak tabur benih, bimbang takut mu cari ya retina buat bini hak pasal PA wuduh, maka menurun PA wuduh mak dia pun menurun ke anak, PA wuduh pok dia pun menurun ke anak, PA wuduh tok dia menurun ke cucu, PA wuduh cium-cium balik hak balik bini mu kutip menurun habis pakai cucu. Malu mu tak ada pasal. Atas dunia mu malu, di akhirat kalau pun malu juga depan aku. Ni para hadirin semua satu benda keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa anak-anak kita ni menurun kita dan menurun untuk nenek. Dan lo ni ambo ni waktu di Azhar belajar bahagian takhasus qada' syar'i. Takhasus qada' syar'i ni bahagian apa panggil takhasus lah, apa panggil takhasus mana gapo panggil lo ni panggil takhasus juga. Ekspert dalam bahagian kehakiman syarak. Bila kita nak jadi tok hakim bahagian syariat ni, sikit sebanyak kita kena tahu masalah laki isteri. Masalah laki isteri, masalah gapo, maka dia ajarlah kepada kita cara-cara persetubuhan, cara-cara gapo panggil al-wiladah, an-naz'ah, terus sekali kita ajar habis. Memang hangpa masih ingat lagi lah ni dalam buku sukatan pengajian dia kata mengikut kajian ilmu sains kedoktoran lah ni, dia anak kita ni dia boleh menurun tok dia sampai ke tok yang ke-6 yang ke-7 dia boleh menurun lagi. Tok yang ke-6 yang ke-7 tu perangai yang ada pada tok kita yang ke-6 yang ke-7 tu dia boleh menurun lagi sampai ke cucu, cicit, ciak. Jadi oleh yang demikian, hak Nabi kata tengah 2000 tahun hari itu jelas diakui sendiri oleh kajian-kajian yang ada zaman lalu. Dan sebab itulah Nabi kata beliau pada mu kahwin, janganlah tengok retina comel kat pakai nak kahwin lalu tak kira bakar belah mana belah bakar. Tak tanya. Jadi tengok dia bakar. Ya, bakar yang paling baik sekali ialah bakar as-salah wa taqwa. Orang yang salah dan orang takwa kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kalau kita ni tidak salah dengan takwa agak, kita ikhtiarlah. Start daripada kita ni biar jadi salah dengan takwa, mudah-mudahan salah takwa hak kita ada usaha bubuh kita ni menurun ke anak kita, menurun ke cucu kita, cicit kita, cium berapa 7-8 tapi ni menurun bilah. As-saminatu alla takuna minal qarabatil qaribah. Habislah. Nah, itu 7. Yang ke-8nya hak lusuk sekali. Tak usah kahwin dengan keluarga hak dekat. Kalau nak kahwin tak usah cari sepupu. Tak usah cari anak sepupu. Gapo lepas pada sepupu gapo dia? Anak sepupu ke? Tak lepas pada sepupu.
dua pupu atau saya cari dah sepupu, dua pupu tu saya cari kata dia. Kerana waris hak dekat ni fa inna dzalika yuqallidu syahwata. Kerana waris hak dekat ni menyebabkan syahwah kita kurang. Keinginan laki pada isteri, keinginan isteri pada laki ni bila orang panggil kahwin waris orang panggil, kahwin sepupu gawa ni orang panggil kurang keinginan. Ini benda ni dari segi penyiasatan agaknya. Boleh jadi kita sini orang Melayu belah mana kahwin sepupu dengan kahwin orang hok jauh, hok tak bau cukup dengan ni ada beza ke tidak? Kata dia kalau kita kahwin waris ni jadi malu-malu. Dia ingat kemuk dia. Gemuk dia tu mak saudara kita aja. Jadi dia ni. Jadi tengok ke bini kita ingat ke mak saudara. Gak mak saudara ni walau belah mana pun mak kita. Jadi tak ada syahwah. Jadi dia ni. Bimbang takut melekat siapa ke bini kita, sepupu kita tu pun takut kurang juga syahwah. Jadi bila kurang syahwah, kalau boleh anak tidak galak. Tidak galak anak, tidak cergah anak, tidak orang panggil cekak gapo tak ada. Itu pandangan apa ni demo ni. Dari segi kajian sebenar Allah alam, kajian kita orang Melayu lagu tu juga kau sebagaimana orang Arab, Allah alam. Tapi dalam kitab-kitab memang tulis begitulah. Bila kita nak kahwin kita carilah waris hak dekat kerana apa panggil tidak galak. Fa hadhihi al-qisarul muraghabatu fi nisa. Tuan kitab ni kata inilah 8 perkara sifat-sifat yang perlu yang sangat-sangat dikandaki dalam perempuan. Bila kita nak kahwin, 8 perkara ni perlu kita ingat. Mudah-mudahan kahwin kita ni berkat panggil rumah tangga kita bahagia dunia akhirat. Habis sekat 8 perkara. Ingat ke tak? Dalam kita ada. Wa yajibu 'ala al-wali aidan an yura'iya khisal az-zawji wal yanzur li karimatihi fala yuzawwijuha mimman sa'a khuluquhu aw khalquhu aw dha'afa dinuhu aw qassara 'anil qiyam bihaqqiha. Wajib atas wali, atas pok, atas anak, atas adik-beradik apa semua sekali yang jadi bertanggungjawab untuk nak kahwin anak perempuan ni, wajib atas dia gapo dia pula an yura'iya khisal az-zawji, bahawa dia jaga molek perangai hak jantan pula. Tadi dia royak perangai hak puan. Nah sekarang masuk pula kata dia perangai hak balik jantan pun kena perhati juga, dan wajib atas tok wali, atas wali nikah ni kena ambil tahu perangai balik hak jantan. Wal yanzur li karimatihi, dan dia kena perhati molek untuk cari menatu, cari laki bagi anak puan dia. Karimah maknanya anak perempuan. Karimah asal maknanya perempuan yang mulia, tapi walau bagaimanapun digunakan untuk anak perempuan. Kata dia bila anak perempuan kita nak cari untuk lelaki ataupun kita nak cari menatu, jangan ambil sebagai orang jantan asal betah orang jantan pakai jalo boleh menatu lalu, jangan. Wajib kita kena perhati, wajib kena tengok keadaan budak jantan ni. Apa arti? Fala yuzawwijha mimman sa'a khuluquh. Maka jangan sekali-kali balik balik wali ni kahwin anak perempuan dia dengan orang budak jantan yang uduh. Au khalquh, uduh, apa ni pun bentuk tubuh uduh. Itu jangan kata dia. Ini menyusahkan. Au da'afa dinuh, au khuluq apa ni, au da'afa dinuh, ataupun dari segi agamanya lemah. Dari segi keugamaannya lemah, pengajian agamanya tak ada, didikan agamanya tak ada. Pergi ke balesah pudak, pergi surau pudak, gapo pudak, kata dia budak jantan lagu ni ingat jangan buat menatu. Au qassara 'anil qiyam bihaqqiha, ataupun budak yang tak pandai lagi nak jaga bini. Budak bahasa jenis budak tak pandai jaga bini. Mana kalau bini, kalau kita kahwin, kalau ambil dia buat menatu pun kita yakin budak tak pandai nak jaga bini. Budak lagu tu jangan ambil buat menatu tu. Kerana bila kita kahwin, walau belah mana baik kita dengan menatu kita, tapi menatu kita ni bertanggungjawab jaga anak kita jadi bini dia tu. Kalau tok tua dia baik setara mana sekalipun, tapi tak sudah juga dengan menatu tu. Esok kalau boleh anak, maknanya tanggungjawab jaga anak naik atas dia, tidak atas kita tak. Jadi boleh yang demikian, kalau cari budak jantan yang bahasa tak erti jaga bini, maka boleh jadi hidup dia pun tak selesa. Dan kalau boleh anak pun orang panggil anak yang orang panggil tak kelulu. Kenapa? Pok tidak tanggungjawab. Jadi boleh yang demikian, awal-awal lagi kita sebagai seorang wali, penjaga anak perempuan, jangan sekali-kali kita pelaga anak kita perempuan ni dengan budak jantan yang orang panggil agamanya lemah,
Apa tanggungjawab dia dengan orang puan, dengan bini dia pun tak pandai lagi, jangan. Au kana lam yukafiha fi nasabiha, ataupun dengan budak jantan yang tidak sekupu. Kupu-kupu ni maknanya setara. Kita ni tak berapa cara dah setara. Dan boleh jadi tempat kita ni tak berapa bersungguh sangat masalah kupu-kupu. Kupu ni orang panggil setara. Zaman-zaman amok kecil-kecil hari tu orang bercara benar begini. Cara lagu mana? Kalau bakal raja kena kahwin sama raja. Kalau salah puak raja kahwin dengan tidak raja katnya panggil demo kahwin orang keluarga. Keluarga enggak jadi cengik semua hidung dia tak puas hati malu mak pok. Yang hari itu. Sebenarnya dari segi Islam dia tidak bawa begini. Dari segi pengajian Islamnya dia tidak ajar kita ni kahwin sama-sama gapo sama-sama kabilah kau sama-sama kampung dia tidak ajar begitu. Dia ajarnya dia pelebih inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sekali ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Tak kira kampung mana, tak kira bako mana, tak kira bako Melayu, kau bako Arab, kau bako Cina, kau bako gapo sifat kau takwa kepada Allah, itulah orang yang mustahak dijadikan kawan rapat ni kita termasuklah dijadikan natu kita apa semua sekali. Jadi itu yang kita disebut ni berdasar pada orang panggil adat resan satu tempat. Dan memanglah bila kita kahwin dengan kupu ni harapnya adat resan yang orang suka bahasa jenis ni kalau kahwin sama kupu juga bahagialah rumah tangga. Tapi kalau kahwin tak kupu juga tak bahagia. Supaya cerita masyhur kena pada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pergi seorang budak nama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini budak yang orang panggil budak tahun Midwana. Tapi Nabi kita pergi dia jadi anak akak Nabi. Bila besar panjang, Nabi kita kahwin dengan sepupu dia sendiri. Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy ni sepupu Nabi. Kalau kira bakal kat bakal Tok Said, dia apa panggil? Bakal Tok Said sebetulnya dia ni pula comelnya, putihnya cukup lekat lah. Dari segi comel cukup. Zaid bin Sabit ni orang luar, tidak Tok Said, tidak berapa mokpok pun tak ada sini. Nabi ni nak pecah rekod apa panggil, nak pecah tradisi. Tradisi Tok Said kahwin sama Tok Said, orang keluarga kahwin sama keluarga. Islamnya tak silap lagu ni. Nabi kita nak pecah adat ni, nak buat adat ni, maka Nabi kita kahwinkan Zaid bin Sabit ni dengan sepupu dia sendiri. Mula-mula tu Zainab bintu Jahsy sepupu Nabi ni tak silap. Kalau dia ni maklum sajalah lekat tu perangai Tok Said kan. Tak silap tapi bila dah bunyi khabar kata Nabi sendiri jadi jokira kan. Maka mau tak mau terima jugalah. Kahwin demo dua ni. Hak so ni putih melepuh, hak so tu hitam legang, hak so ni bakal Tok Said, hak so ni orang keluarga. Pi kerja mata rapat jugalah moga Nabi sendiri jokira. Tapi hak buah dalam tu ada jugalah. Buah dalam tu ada. Akhir sekalinya orang panggil tidak bahagia rumah demo ni. Zaid bin Sabit ni anak akak Nabi selalu hidup berayuhan. Ya Rasulullah, budak mek jannah juga Allah lidah gak. Lazat maknanya pedah. Kata bahasa renyih orang Tino hok dia tak belagang ni ada buahnya. Nyuak macam-macam pesen dia lah. Jadi Nabi hidup pesanlah, oklah sabarlah. Tapi sabar pun ada hak juga. Akhir sekali cerah lagi bini. Jadi kenapa? Panggil tidak ada kufu. Walaupun apa semua sekali tidak ada kufu dan masyarakat pun baru-baru terima Islam, maka tak ada lagi orang Tino nak turut perkembangan terbiah Islam ya, tak ada nak turut. Dan akhir sekalinya sudah cerah tu Nabi pula buat apa? Nabi buat isteri pada dia pula. Cerita ni panjang ni. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'ala an-nasi harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ini cerita ni panjang dalam Quran sebut. Wa mahma zawwaja ibnatahu zaliman aw fasiqan aw mubtadi'an aw shariba khamrin faqad jana 'ala dinihi wa ta'arrada li suqtillahi lima qata'a min haqqir rahim wa su'il ikhtiyar. Kata dia bila si wali ni kahwin anak perempuan dia, pok ni bila kahwin anak perempuan dia dengan zaliman, dengan satu orang zalim. Orang ni betul-betul bahasa orang zalim buat menatu juga. Au fasikan ataupun orang ni betul-betul bahasa jenis fasik tapi buat menatu juga. Au mubtadi'an ataupun orang ni betul-betul bahasa buat bid'ah, buat menatu juga. Au syariba khamrin ataupun orang bahasa kaki arak, tahu dah dia ni bahasa kaki arak, buat menatu juga.
faqad jana ala dinihi, maka orang ni dia sudah buat jinayah terhadap agama dia sendiri, wa ta'arrada li sukhtillah, dan dia mendedahkan diri dia untuk kemurkaan Allah Taala. Jadi kalau kita cari menantu tak kira lah asal tak kira budak ni ada jawatan cikgu ke ustazah ke ustaz ke berapa semua sekali, gapo tu gawo kau gapo tak kira ni zalim kau pasik semaya ban lagu mana rumah tangga dia bahasa jenis rumah tangga Islam kau lagu mana asalkan dia dipitih je kita buat menatu. Ni tu yang kita ni kata faqad jana ala dini, orang ni telah buat jinayah terhadap agama dia sendiri. Bila kita lepas anak kita jadi bini bayi kahwin tu, kalau dia pasik tak semaya, so anak kita pun tak semaya gatik. Moga anak tino setara mana sangat. Bala-bala dengan tok lelaki gak. Kalau tok lelaki direct sikit tak sih tak tino ni. Dia mari buah takut, dia mari buah taat ke tok lelaki pas semua sekali. Akhir sekalinya anak tino kita hok kita duk didik semaya sok pun jadi tak semaya. Anak tino kita hok didik pakai telekung, pakai berapa pun boleh bahasa kaki tak telekung beda. Terus kata lewat apa dah kita moga dia tu jadi bini orang dah. Bila dia jadi bini orang lepas dah. Tanggungjawab kita nak pasal-pasal tak boleh moga dia tok lelaki dah. Ni tempat berat dah. Ini kata dia faqad jana ala dinihi, ketika tu dia sudah jinayah pada agama dia. Jadi kalau jumpa lah apa kalau temuan budak ni lepas pada kita toksik mari ni nak berkahwin juga. Ketika tu satu ikhtiar ialah kita tahu budak hok nak jadi menatu kita ni, kalau dulunya menatu kita ni bahasa jenis orang pasik, kita wayak betul lah. Awal kalau jadi menatu ayah lah mana tas maya ban ni. Wayak betul ni. Anu ayah dengan awal tak berapa rajin lah balas jumu'ah ni kalau mana tah ayah gak dan kahwin dengan menatu gak nak jadi buat anak dari dia ni. Tak gayalah bila mana cara ikhtiar supaya budak hok nak jadi menatu kita hok tak rajin sembahyang ni jadi reti sembahyang. Diko lambat lagi 4-5 bulan lagi kau ikhtiarlah belah mana supaya budak ni boleh kita tahu biar jadi dia ni tidak zalim, tidak fasik, tidak mubtadi'. Zalim bahasa orang panggil buat kena kau orang. Zalim orang Melayu panggil buat kena kau orang, berapa kau orang. Fasik ni bahasa jenis orang panggil buat dosa-dosa besar. Bahasa ini tak semaya, tak puasa, kaki dadah apa semua sekali ni. Mubtadi'ah ni bahasa orang suka buat bid'ah. Bid'ah ni barang reka-reka dak agama. Bendanya benda tidak agama tapi kita buat benda tu berdasar pada anggap atas dasar barang agama. Au syaribah khamrin atau kaki arak, kaki judi, ikutlah sini kita sininya. Arak ni itulah. Arak tak berapa jadi dadah. Dadah ni bunyi khabar jadi benar benda ni. Ganjo lah, pera, berapa semua ni. Benda-benda ni kalau kita dengar khabar kata budak ni bahasa kaki nyisak kalau dia panggil, tak surat beratu lah. Lebih-lebih lagi bahasa isak dadah ni dia bertagih. Dia bertagih akhir sekali pitih dia pun habis, lepas tu dia kacik pitih bini, lepas tu dia kacik hari tak tua macam-macam pesen lagi. Sepak buat ni curi lah merokok menjamu. Kerana buat ni barang bertagih. Kata dia kalau terbaik melatu juga, maka arti dia buat khianat ke agama. Dia buat jenayah, buat khianat ke agama. Kalau buat khianat ke diri ke sendiri itu pun dosa besar dah. Apa kata buat khianat pada agama? Kalau agama ni direct barang yang bagi Tuhan. So, maka lebih teruk lagi. Dia tersudut liur lah pada harta dia, kepada jawatan dia, pada gaji dia jangan. Kerana gaji jawatan berapa ni barang zinatul hayatid dunia ni barang perhiasan hidup. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Segala harta benda berapa semua sekali tu ayat barang ni barang perhiasan dunia. Ibarat bunga dunia. Dia bunga-bunga ni dia tidak kembang sokmu, dia tidak berkelompok sokmu, dia tidak bang sokmu. Sampai masa dia luyu akhir sekali jadi abu angin jadi tanah habis. Jadi bagian lagu ni mutasliu wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khair amala. Bagian hak yang baqi yang soleh lebih baik. Jadi cari menatu tak gaduh dengan masalah jawatan, gaduh dengan perangai dia, agama dia apa semua sekali kerana barang ni lah barang dah lama. Itu keedahnya. Pak orang panggil nak jadi temuan juga. Tu nak buat ganda. Jadi dia kadang-kadang kita ikhtiar dekat taksinya tapi yang mereka golok buat mana dia. Balik-balik dah sudah. Baik apa kahwin apa dia. Menyebabkan bini kau mati air mata panggil.
Dia takut berapa muka dia orang jatuh. Untuk aku untuk lelaki, muka aku orang jatuh, aku ada pitih, ada ke. Berapanya. Jadi ketika tu boleh jadi kita hok nak sangat pada harta ni, harta pun tak dapat, kasih sayang pun tak boleh. Habislah sekat tu. Adabul mu'asyarati ba'dal aqdi ilal firaqi. Baiklah. Sekarang bila dia teroyak kepada kita sifat-sifat orang tinonya belah ni. Sifat-sifat orang jatuhnya belah ni. Katakanlah kahwin ni pun jadilah kahwin. Belah mana pula bila jadi kahwin, duduk mu'asyarah, duduk campur gaul di antara laki isteri ni belah mana dari segi agamanya. Ba'dal aqdi ilal firaqi. Start daripada akad nikah, berti-berti bercerai gelar apa tengah-tengah tu belah mana? Nak duduk belah mana? Ni dia royak. Mula-mula start dia royak royak dulu. Amma zauju. Ada pun balik orang jantan, balik tok lelaki. Bila orang jantan ni jadi ke tok lelaki orang, ni buat lagu mana? Fa alaihi mura'atul i'tidali wal adabi fi 12 amran. Wajib atas tok lelaki jaga sedayana dan jaga adab dalam 12 perkara. Hak mana bini dah tahu ke benda ni? Hak bini dah. Hak tak bini lagi tak, alhamdulillah lah dia boleh dengar dalam benda. Kita ada bini dah ni, ada ke tidak 12 perkara ni kita jaga. Jaga sederhana. Sederhana dan penuh beradab dalam 12 perkara. Apa dia? Mula-mula start lagi fil walimati. Sederhana dalam masalah walimah. Walimah ni hak kita panggil keduri kahwin. Keduri kahwin, bila kita berkahwin kita disunat buat keduri. Tapi kena jaga 2 perkara. I'tidal dan adab. I'tidal makna sederhana. Adab tu adab lah. Orang Melayu panggil adab juga. Sikit lagi dia royak belah mana caranya. Dari segi keduri kahwin kena ada sederhana. Wal mu'asyarati dan bercampur gaul. Dalam masa kita bercampur gaul laki bini kena ada sederhana. Jangan sayang berdoa hingga siapa tak berhabisan balik kamu nak tunjuk sayang berdoa bini melebihi hak. Jangan. Wadda'abati dan bergurau. Tak saya nak konyok jogok. Itu bukan dia. Kalau tih dia kawan tak gitu kan. Jangan, kena ada sederhana. Wasiasati dan siasat. Politik kita gapo panggil hidup kita di mana ada siasat ni ambil hati dah maksudnya. Biar ada buah bahasa jenis ambil hati. Tok lelaki kena pandai ambil hati retina kena pandai ambil hati tok lelaki. Buah ambil hati tu ada. Ambil hati ni start juga orang Melayu kecil ambil hati. Hati ni bagai data boleh ambil maknanya. Kita boleh kontrol hati dia tu mana ambil hati. Bahasa Melayu yang baik kan. Wal ghirati dan ghirah. Ghirah ni kita Melayu panggil cemburu. Cemburu ni kena ada, tapi jangan orang panggil cemburu buta. Cemburu buta tak boleh buka pintu nak kotak kakak bini. Jangan. Ataupun bini yang pana pelak pergi balik-balik bini tak ada pun tak apa pana kedai pana pergi mesyuarat gapo tahu gapo ada kursus lah ada pandai lah buat rakyat dah jadi kan. Itu kena gapo kena iktidal kena sederhana belaka-belaka. Ghairah doa lalu pun punah juga rumah tangga. Tak ghairah doa lalu pun tak jadi juga jadi orang panggil dayus. Wan nafaqati dan masalah nafkah. Nafkah kena iktidal, jangan kedeku sangat, jangan boros sangat. Wat ta'limi dan masalah mengajar. Mengajar jangan ajak pagi-pagi gelap perik bobe sama tu tak panggil mengajar, orang panggil berik. Orang panggil mengepek. Dah jadi kau mengepek, tak ada siapa nak dengar. Ini kena sederhana. Tok ajar lalu pun pakai lok ke dia. Jangan juga. Ajar banyak benda sama pening-pening kawan ni pun tak jadi juga. Wal qasmi dan giliran. Kalau tok lelaki ni bini 2, bini 3, nak kena sederhana masalah giliran. Jangan berjadi masa ni baru siapa. Dia bawah ni baru siapa. Dia berhanya pula Allah. Masa ni apa ni? Tak ada garis tu gidah. Jadi kenapa tidak ada? Tak ada garis gidah. Dia siapa pun masa ni baru siapa. Jadi kawan jadi bola lah tu. Jauh hamba. Siapa dekat sepak. Ya roh kena. Jodoh kata kawan ni jodoh. Wa ta'dibi fin nusyur. Ambo ni ya boleh tapi ambo sendiri tak reti giliran-giliran ko. Kita dosa. Tak tahu giliran apa. Jadi demo hok ada nasib.
Nasib baik ke nasib tak baik ke bini dua, bini tiga ni. Itu masalah giliran ni termasuk dalam senarai wajib dijaga. Wat ta'dibi fin nusyuz, dan bila timbul masalah nusyuz kena takdib. Nusyuz kita panggil diraka. Kalau perempuan kita ni bahasa jenis tak dengar kata sikit ke, ketika tu orang panggil nusyuz. Ketika tu wajib atas tok lelaki ni takdib. Takdib maknanya ajar. Apa orang panggil? Ajar sikit. Ajar, bukan ajar dengan mulut, dia ajar lah. Liko pulah, liko berapa pun orang panggil ajar lah tu. Aku nak ajar sikit. Jadi nak ajar. Jadi ajar pun jangan ajar berat doa. Jadi kena sederhana sikit lagi dia ayat habis tu. Belah mana cara ajar perempuan yang tak dengar kata tok lelaki. Wal wiqa maknanya persetubuhan lah. Persetubuhan tidur sekali laki isteri belah mana. Jangan siapa kau pekat letih diri orang puan tak nak berapa. Tubuh sama orang panggil nafkah dan nafkah batin wajib tak gitu kan. Jangan. Kena sederhana. Jadi ni royak habis dia nyambung pun kena royak juga nak buat dia. Wal wiladati, dan masalah beranak. Kalau nampak perempuan kita ni orang panggil letih sangat, orang panggil tak cukup darah, tak cukup tubuh berapa, ketika tu adalah orang panggil ubat jarang beranak tu kan. Jangan kerik-kerik sangat siang kat dia. Mata kena anak ramai kan. Wal mufaraqati, dan bila timbul masalah mufaraqah, bila timbul masalah bitalaq dengan cerai. Bila siapa kau pikak nak cerai, belum pada bercerai tu kena perhati dulu padan dekat setara ni untuk cerai. Kalau cerai pula cerai 3 stopor aku ceramu 3 talak sebanyak bintang langit kayu darat pasir laut begitu ke belah mana ke. Ini semua ni ada peraturan berlaku dan tidak dibiar kepada kita orang panggil lepas laku dengan tidak ada peraturan. Ini dah 12 perkara yang perlu dijaga oleh tok lelaki terhadap isteri dia. Al-awwalu al-walimatu. Balik tadi. Kau yang pertama ialah perkara yang disebut tadi walimah. Kita panggil keduri kahwin. Wahia mustahabbatun. Dari segi agamanya keduri kahwin ni sunat. Bila kita berkahwin kita disunat buat keduri. Qala Anas radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin. Faqala ma hadha? Faqala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Kata dia Anas, anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, satu hari Nabi tengok saing dia hok nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Nabi tengok ada kesan-kesan kuning-kuning tubuh. Kuning ni ada orang Arab bila berkahwin dia berjanguklah. Dia cara dia berjanguknya ada hok kuning-kuning, apa warna-warna kuning. Kita Melayu jamai-jamai hari tu kita berenang. Kalau kahwin berenang. Kalau orang Tino nak berenang, orang Jateng pun orang jamai hari tu benar dia berenang tapak kaki, berenang tangan apa semua sekali. Dan kalau berenang ni bagi orang Melayu jamai hari tu berkahwin. Kerana dia ni berkahwin. Bagi orang Arab kuning-kuning, warna-warna kuning dia suka. Jadi bila Nabi tengok saing dia nama Abdurrahman ni ada kuning-kuning tubuh, kain kuning-kuning, Nabi kata, "Maha gapo ni?" Dia kata, "Apa benda ni?" Kata kawan tazawwajtu imra'atan, kata mubini malah itu dia. Ala wazni nawatin min dhahab, mah kawinnya mah sama berat dengan butir tamar. Mah dia sebesar butir tamar. Apa dia seberat butir tamar. Butir tamar ni kalau timbang dia kalau kira kenduri berapa kenduri? Berapa ria berat kita sini. Ria berat. Yalah. Kalau bagaimanapun kawan ni wagi mah kawinnya bagi mah toko sama berat dengan butir tamar. Kerana jamiah itu piti-piti ni tak ada. Yang adanya mah. Sepuluh panggil masa kerajaan Kelantan di bawah Siti Kembang berapa? Siti Kembang berapa? Ketika tu mah butir terung panggil tak? Mah butir terung. Faqala barakallahu lak. Nabi kata barakallahu lak Tuhan, aku doalah minta Allah Taala beri berkat rumah tanggamu. Kemudian Nabi sebut aulim walau bisyatin. Nabi kata buatlah walimah walaupun seekor kambing. Bini tak boyak berita kok orang tak ada dah berjam-jam tak kena. Nabi kata bila kita berkahwin hari kita dapat nikmat. Mujurnya kita ni hidup sampai reti nunduk kita.
Apa kata kalau waktu nak kata, taruhmu nak bini aku, nak belaki aku. Kata dia, tak kata dia ni. Akhir sekali, bila ada kata nak sanggup ambil kita waktu lelaki dia, ini merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala. Begitu juga balik orang Tino, bila ada orang datang sanggup buat bini ke dia, maka ini merupakan nikmat daripada Allah SWT. Oleh kerana demikian, bila kita dapat nikmat, janganlah nikmat tu kita sorang. Bila Tuhan beri nikmat kita, kena bagi-bagi nikmat Tuhan beri itu kepada orang lain sama, supaya orang lain boleh rasa sama. Jadi kita boleh nikmat isteri, orang lain boleh nikmat makan. Nah, aulim walau bisyatin. Buatlah jamuan walaupun seekor kambing. Bagi orang Arab seekor kambing, 9 seekor kambing tak ada belah mana. Apa kata lagi kedai kat belikan kemur seekor. Nyoh gapo belikan kemur seekor. Jadi tak apa yang berkata walaupun jamu ada ikan kemur seekor pun tak apalah. Jamu orang. Kenapa? Dasar padamu dapat nikmat isteri. Supaya kita kalau dapat dapat isteri, kita kahwin, kita panggil walimah. Kita dapat anak seorang, tak apa ni, kita jamu juga. Buat akikah kita panggil tak gitu kan. Jadi anak ni merupakan nikmat Allah Ta'ala untuk memanjang-manjangkan kehidupan kita. Jak dunia, pakai kubur, pakai akhirat. Dia berdoa untuk kita, dia berapa untuk kita, buat jerkah jariah untuk kita. Ini Alhamdulillah nikmat. Kita melih kambing, seekor, 2 ekor, anak lelaki, anak perempuan, seekor, 2 ekor, tak gitu kan. Kita naik rumah baru, kata tua kita itu jamu, kenapa naik rumah baru. Ni semua ni naik rumah baru ni tak ada apa dah agamanya, tapi dengan sebab rumah baru ni boleh sebutir nikmat yang besar. Nak dunia lah ni kalau beli rumah sebutir ni bukan kecil bendanya, berpuluh-puluh ribu harganya. Jadi kalau kita panggil kawan-kawan kita buat jamu yang berapa, kau buat nasi, kau buat kuih-kuih, kau berapa, itu bagus. Bagi-bagi rasa senang dapat nikmat. Wa ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bitamrin wa sawib. Nabi sendirinya waktu Nabi berkahwin dengan perempuan dia hak nama Safiyyah, Nabi buat apa dia? Nabi jamu orang. Jamu apa? Jamu buah tamar dengan saga. Tapi timah tak ada. Nabi mari piti tak bagi orang. Jadi akhir sekali bila bin tak ada benda. Pagi apa jamu buah tamar. Jamu buah tamar dan sawiq. Sawiq ni amba bermakna saga. Amba sendiri pun tak kenal saga ni berapa. Tapi itu tu guru kita terjemah sawiq ni saga. Saga ni sawiq dia buat daripada butir gandum. Butir gandum hak butir tu dia tumbuk, lepas tu dicampur dengan susu, dia goreng lebih kurang, itu makanan dia. Kalau kita sini enggak ping namanya. Tadi ke Perlis orang jual ping belana, tu ping itulah campur dengan susu dengan apa semua sekali. Di India sampai sekarang pun adat ni berlaku. Bila berkahwin, bila kita pergi majlis kahwin, dia beli watamah hak kerah. Watamah kerah. Kita sini tak ada watamah kerah. Kalau pergi ke Mekah gap watamah hak dia buat guan kerah kejung pak batu. Dia beli wakati gak orang berderu sepapa ni kamar tabuk. Tabuk kena atas muka gak. Tapi suka kena atas muka. Kena atas mata gap jadi suka orang malam tu. Boleh tabuk sama berebut. Popak muka watamah kerah enggak tu. Watamah hak pasal gap ni di guan kerah kejung. Ni makan juga nak mengambil kau sebutir juga lama sebab pokok butir pinang kokong tapi suka kita dia pertamanya suka boleh barang hak bahasa bagi kahwin gitu orang panggil boleh pergi rumah kahwin balik telur sebutir balik pun suka kita pada telur rumah kita belana tapi telur majlis kahwin ni mana suka kita pertamanya kita boleh barang kahwin suka. Yang keduanya memanjang-manjangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila kahwin dia jamu orang utama, kita ni pun kalau kahwin jamu utama kata panjang-panjangkan adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya jamu hari tu bila kita masuk jawi anak, kita jamu. Tak gitu kan? Jamu lo ni tak ada. Lo ni pula bahasa style masuk jawi ramai-ramai di hospital. Jadi kau lagi tak ada apa mari majlis jamu-jamuan ni tak ada. Benda-benda itu patut diadakan. Patut panjang-panjang mana bukan kata sunat belah mana tidak, tapi bila anak kita ni masuk jawi, artinya anak kita ni siapa mana anak kita ni sudah ada tanda perbezaan di antara orang Islam dengan orang tidak Islam. Orang Islam kau apa ni sunat kata orang tidak Islam tak kata. Bila kita jawi tanda alhamdulillah sepenuh dah anak aku jadi seorang Islam dari segi zahirnya. Wa tustahabbu tahni'atuhu.
Dan disunat tahniah. Kalau ada perkahwinan, kita diminta buat jamuan dan disunat tahniah. Tahniah ni ucapan yang kita kata ke orang bila timbul masalah bahagia. Bila timbul perkara-perkara bahagia, perkara-perkara suka, kita diminta pergi jumpa dengan dia, kita ucap tahniah. Tahniah ni makna waktu bik perkataan-perkataan yang menyenangkan hati dia. Kalau bahasa Arab gak, fayaqul barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini perkataan ni patut kita panjang-panjangkan. Barakallahu laka, saya berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala berkatkanmu. Wa baraka alaika, dan Tuhan berberkat atasmu. Barakalaka ni berkat hak molek. Baraka alaika ni berkat juga tapi bila mari hak uduh. Maknanya gini. Hidup kita manusia di muka dunia ni tak lari dah. Mesti bertemu dengan hak molek dan hak uduh. Kita mesti bertemu dengan hak kena dengan hajat kita dan hak tak kena dengan hajat kita. Tak usah kira siapa lah. Orang alim, orang jahil, orang kaya, orang miskin, orang darat, orang bandar pun nak cari jok muda sampai ketua hidup dalam keadaan senang linear, semua tak ada keruh, tak ada kocok sikit abut, tak ada. Saya tidak buat. Mesti sekali-sekala bertemu dengan hak tak molek. Jadi masalah sekaliannya kita wayak ke dia, demo ni wesa kelami hak bab nikah ni, sama ada rumah tangga demo ni senang molek pun kami minta berkat. Ataupun sekali-sekala kalau ada keruh kocok-kocok sikit pun tak apa, kalau minta pada demo we berkat juga. Allah Ta'ala we berkat juga. Berkat lagu mana? Kalau hak molek Tuhan we molek, hak berkat tak apalah. Terus pada. Tapi kalau Tuhan bui sekali-sekala tak molek, ada teki hati laki bini gitu gini, diharapnya teki hati bergapo ni tidak berpanjangan. Tok laki pun beringat, mudah-mudahan tidak buat lolo dalam benda lagu tu kau gatina dia. Dia gatina dia pun beringat, mudah-mudahan tidak buat lolo dalam benda lagu tu pada tok laki dia. Kadang-kadang benda ni masa muka kan salah tok laki. Tak dia ni. Dia kadang-kadang masa muka ki salah. Balik orang puan. Jadi kalau ada salahmu, salah aku, jirik berapa ketik gigi kau berapa, ataupun perkataan kau tempat tidur tak teratur kau, ataupun nafkah wui tak betul kau, ataupun kecek kira tak molek tak sedap dengar kau, benda-benda gini diharapnya Allah Ta'ala jadikan pelajaran bagi demo saklami untuk masa-masa depan tidak buat lalu dalam lagu ni. Itu makna baraka alaika. Kalau baraka laka ni maknanya berkat untukmu, maknanya hak Tuhan duk beri harta, minta jadi harta berkat. Tuhan beri rumah sebuah, minta rumah tangga berkat. Tuhan beri anak, minta anak jadi anak soleh. Tuhan beri tok tua, biar tok tua jadi tok tua yang baik. Itu hak laka, hak dia molek. Hak dia udus pasal ni lah. Hak dia udus kalau tok lelaki bahasa mulut beru ko, orang Tino bahasa besin tok madu ko, tika bata ko, tok madu ko, tempat tidur ko. Amna lagu ni kalau ada tegur menegur, minta dijadikan pelajaran, minta dijadikan ingatan pada sebelah ni. Mana barakat alaika. Jadi hak molek pun minta beri berkat, hak tak molek pun minta beri berkat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Akhirnya kita kata itu saya berdoa untuk awak, minta Allah Ta'ala ipung dan musakram dalam keadaan baik sama-sama. Dalam keadaan baik. Duduk dalam keadaan baik. Kerana baik ni walaupun rumah tak bersama mana, walaupun harta tak banyak mana, walaupun gapo apa yang tak setara mana, tapi minta Allah Ta'ala letak demo dua ni saklami dalam keadaan baik, jak muda sampai tua, tidak ada balas cekah, tidak ada gapo. Ini doa yang patut kita kata bila kita berdepan dengan orang baru kahwin. Sama ada kita nak kata ke dia, ataupun tok laki kata ke bini, atau bini kata ke tok laki. Kita sini orang Melayunya, kita sini tidak banyak mulut. Bahasa jenis tidak banyak mulut. Kalau jumpa orang, jawab salam kat hehe. Ha gitu yalah, hehe, tak baliklah. Mu hehe, aku hehe, balik. Tak ada buah bobe-bobe dak. Nak dengar bobe-bobe ni orang Arab, orang India. Orang Arab bila dia jumpa orang kakak yang masuk dia kocok tangan potong bobe di bawah naharat abyad aulad tati entah macam-macam perkataan ya kita tak reti nak jawab. Orang Melayu setengah dengar kalau orang Arab kecil dia bobe kita dak setengah nak jawab kata ada resah kita tidak banyak mulut. Tak boleh buat. Wa yustahabbu izharun nikah, kata dia disunat tunjuk ke orang bahawa kita ni nikah. Bila kita berkahwin, jangan kahwin senyap-senyap. Bila kita berkahwin, ada perkahwinan di rumah kita, kena izhar, kena tunjuk ke orang.
Nak tunjuk kahwin, baru di rumah kita ni ada berlaku perkahwinan. Sama ada tunjuk tu kita nak panggil orang ke, sama ada tunjuk tu kita nak gapo panggil rumah kita tu ada perhiasan-perhiasan ke. Hak setengah-setengah kalau orang luar tak, kalau orang India lah. Orang India dia tanam pohon pinang, bukan tangga dia. Kalau kita lalu rumah satu orang ada pohon pisang. Ada pohon pisang, ada gapo cang tu, ada majlis perkahwinan. Sama ada bila-bila. Maknanya kita boleh cang rumah ni ada perkahwinan. Nah, kita sini enggak bakal ada gapo, bunga ada bunga mangga, gapo semua sekali. Itu semua tu tanda-tanda ya boleh orang cang bahawa di rumah kita ni ada majlis perkahwinan. Dan benda ni sunat. Qala alaihi salatu wassalam, faslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-sawt. Sempadan di antara hak halal dengan hak haram ialah duf. Duf ni gapo kita panggil ni? Banu sebelah ni gapo? Kompeng. Nah, kompeng. Jam hari tu ada ke jam hari tu kalau berlagu banu riba. Sallallahu jam hari tu nak sapat tangga tu sallallahu alaihi padung. Ani duf. Duf ni Nabi kata beza di antara hak bahasa menikah halal dengan menikah haram ialah suara orang panggil selawat ke berapa apa ni dikir apa tu jam hari tu nak sapat tangga dah dikir danggi juga apa jam hari tu ini bagian Nabi kata beza di antara hak menikah halal dengan menikah haram. Hak menikah haram maksud zina lah. Bila orang berzina dia tak ada lah dikir zangi, tak ada berapa dia senyap-senyap lagut lagi dia ni. Tapi kalau hak pasal halal ni ada bana riba, ada berapa inilah ni beza hak halal dengan hak haram. Jadi hak halal ada bana riba dan ada suara dia cap jam apa semua sekali. Hak haram ni senyap-senyap dalam lagut bana apa semua. Ini beza. Jadi kiranya bila ada perkahwinan disunat kita tunjuk pada orang. Supayanya gini. Bila tunjuk pada orang ni supayanya orang tidak jadi pelikkan. Budak mana nak naik turun atas rumah orang tu. Jadi bahasa menikah senyap-senyap kahwin tak tahu. Tengok-tengok ada orang lain masuk dalam dapur. Tahu-tahu ni menatu dia. Jadi kahwin tak tahu budak ni menatu dia. Sebab itulah kahwin bahasa cemburu budak ni buat apa mari dua ni budak ni. Tapi kalau orang yang ramai-ramai tak, mari hok belah mana pun dia ni menatu dia. Kenapa kemarin gegok bola berapa semua sekali. Jadi tak timbul orang panggil sengkau huduh dalam masyarakat sekampung. Ini benda sangat-sangat dikandaki. Kalau ada besar ni husnul khuluq ma'ruf ya. Wa ihtimal adab minhu. Salah kita. Ni lain. Dah tanya kita wayak. Kalau tak tanya apa wayak juga ben. Dia tanya. Ngalah ni para hadirin semua benda yang barang tak ada. Barang yang tidak disuruh oleh agama. Dan bukan sekadar tak suruh dok, kadang-kadang menyusah pada orang tu. Sebab itulah bila kita buat kahwin, bila kita buat jamuan diminta al-i'tidal, diminta sederhana. Berjamu sunat. Banyak mana nak kita nak berjamu, dia sederhana pada dengan orang kita. Orang kita beli daging 10 kati, 10 kati sudah. Orang kita nak perbuh lembu seekor silakan. Tapi nak gatul dengan orang, jangan. Rugi kalau aku buat jamuan ni. Rugi kau. Jangan. Kalau salah rugi nanti, mula kita cukup cek habis ni. Hak mana mari, hak mana tak mari. Atau tak masa muka tak selesai. Tak tegur kadang-kadang. Mak jumpa orang lari jauh. Balik tu rumah. Pun lari nak bawa kat tu. Balik tu pun lari. Malu. Ajak hatinya nak tahniah, nak bersyukuria kerana boleh menatu. Tahu-tahu jadi pucuk bala. Jangan. Jadi puak-puak kita para hadirin semua malam ni. Puak-puak kita ada di sini ni ikhtiarlah juga belah mana pun bila kahwin kita buat jamuan lah tapi ukur dengan orang kita. Jangan siapa kau pikat botan selai dan jangan kau siapa kau pikat bergantunnya orang apa. Kita ada boleh jemput orang 2 bekas, dia jemput 2 bekas. Tu email puak-puak tu email sebekas. Puak-puak kita 2-3 bekas pada orang kita. Tak ada sangat kita beli pagi jamu nanti cana sudah tak apa. Cana. Puak-puak kita. Jadi puak-puak kita ni, puak-puak kita hak bahasa faham ni roti cana, kopi pisang goreng. Tak apa, mari belakang ayu kawan nak jam esok. Akak pisang goreng. Apa pisang goreng buat orang sungguh ni? Kahwin anak balik. Tak ada apa-apa.
Hak demo nak kata tu demo hak tak dengar. Hak demo tak biasa. Tapi puak-puak kita yang sudah pakak biasa dengan begini dah, kita jamu sekadar orang kita, tak ada masalah apa. Dah boleh jadi orang lain pakat tiru belakang. Tengok jamu hari tu kan. Jamu hari tu kahwin kat wahnya, tambung, berah, harga 3 goni, berapa 2-3 kembung. Tapi lama-lama dia tukar dan jamu lakso ada dah. Jamu lakso pandai-pandai. Sikit lagi berapa nak jadi jamu teh ke berapa semua Allah alam lah. Tapi maknanya barang ni barang yang diminta kita buat secara ibadat sunat dengan sendirinya, tak boleh sekali-kali kita bergantung dengan Allah. Ya boleh. Ikhtiarlah kita ubah sikit demi sikit keadaan ketimpangan yang berlaku dalam masyarakat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.